Tu orang lelaki dengan orang perempuan dia lain cara fikir. Orang perempuan, kat belakang tu dia dah bincang dah. Orang lelaki dia tak bincang soal-soal remeh-temeh macam tu. Orang lelaki banyak bincang soal dasar. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Coba lihat gonggok lah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, Tuan Nazir, Tuan Timbalan Nazir, Tuan Imam, barisan jawatan kuasa Hulu Balang, penggerak Masjid Bandar Baru Ampang, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dapat kita bersama-sama pada malam ini. Rupa-rupanya hujan hujan dan angin kuat tidak menghalang orang Ampang datang masjid ramai-ramai malam ni. Ini menunjukkan betapa rindu orang nak pergi masjid. Macam-macam sebab, cari sebab macam mana pun nak datang masjid juga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan 7 golongan, iaitu salah satunya hati yang terpaut pada masjid yang dijanjikan naungan daripada Allah di akhirat nanti. Amin. Begitu juga Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Hashtag tu. Jadi hari ini tajuknya special kan, sebab namanya kuliah maghrib takajud. Kuliah maghrib apa nama, jemputan. Jadi jemputan ni makna tak kekal lama. Jemput datang, lepas tu takat tu lah, tak tahu lagi lah bila akan datang kan? Sebab nak mendapat tarikh tu bukan senang, tapi syukur dapat datang. Tu yang jadi berapa malam ke Ampang kan. Tak muak-muak ni tadi saya patilah muka dia oli kan. Kan hari tu dia dah datang dah kat sana, ni dia datang dah lagi. Maknanya dia dah go majlis ilmu tu, alhamdulillah. Dan malam ini tajuk yang telah diberikan, jom tambah pahala. Kan? Macam mana caranya? Tu soalan. Dan ada question mark kat situ. Macam mana cara menambah ni? Ada dua keadaan. Daripada tak ada jadi ada, itu pun bertambah. Daripada ada bertambah ada, itu dua keadaan. Sebagai seorang pendebat, pentingnya kita memberikan definisi takrifan secara literal maupun kontekstual pada tajuk itu dulu. So pahala ni apa? Pahala ni adalah merupakan satu contoh perkiraan yang diberikan sebagai balasan kepada ibadah yang dilaksanakan. Namun demikian, sampai ke hari ini ia merupakan rahsia. Tak ada siapa yang nampak. Kan? Tak ada siapa yang nampak. Pahala ni nak nampak bukannya dengan mata kasar gitu. Dia nak tengok dan rasa dengan pandangan mata hati. Macam itulah lebih kurang. Kan? Tu sebab sikit-sikit hati kan. Persoalan hati. Sampaikan Nabi sebut, dalam tubuh badan manusia tu ada sekatul daging. Kalau baik sekatul daging tu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik sekatul daging itu, maka tak baiklah seluruh tubuh itu. Maka ketahuilah bahawa sekatul daging itu adalah hati. Sikit-sikit hati. Kau terasa kocik hati tu. Kau bangga basah hati. Kau bercinta si jantung hati. Kan? Dia makna kata hati itu dikait-kaitkan, hati. Kan? Jadi jikalah pahala itu boleh dinilai, boleh dilihat nilainya, tentulah kita akan berlumba-lumba. Salahnya kita kena yakin. Hanya orang yang yakin saja.
Contoh, kalau saya tanya satu soalan kek semua yang hadir hari ini, berapa beza pahala orang yang sembahyang berjemaah berbanding orang yang sembahyang seorang? Apa beza pahala? Berapa? 27 kali ganda. Tak ada siapa pun yang fikir dulu jawab. Dalam berapa? Dalam 25 ke? Macam tu, tak ada. Semua orang tahu dah. Semua orang tahu dah. 27 kali ganda. Yakin dia tak payah buka, tak payah tengok Google, dia tu jawab 27 saja. Ada orang tu terlupa lah, yang seorang tambah kali ganda, 27 kali ganda. Oh, 27 kali ganda. Daripada berapa? Tak tahu. Cuma yang kita tahu 27 kali ganda daripada sembahyang seorang. Berapa banyak? Wallahu a'lam. Tapi kenapa ramai orang tak datang? Sebab tak rasa dalam hati dia. Malahan ada orang yang datang sampai 20-30 tahun sembahyang pun tak rasa pun benda tu. Dah orang sembahyang, dia sembahyang lah. Kan? Jadi pahala ini lebih kepada pemarkahan poin nak bagi kat kita sebelum kita ditimbang pahala kita ni banyak pahala ke banyak dosa atas dunia ni. Kalaulah pahala tu tukar jadi ringgit lah contoh. RM1 satu pahala. 27 pahala tu 27 ringgit. Kita semayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok dalam paket 27 ringgit. Okey. Alamat tak cukup parking. Marah orang ke imam dengan JK masjid. Masjid ni tak mesra jemaah. Parking pun tak siapkan cukup-cukup. Macam mana? Sampai ke jalan orang semayang. Punya ramai hujan, ribut, banjir, terapung pun dia semayang. Dia nak kerja 27 ringgit. Nah, tu orang lelaki dengan orang perempuan dia lain cara fikir. Orang perempuan, kat belakang tu dia dah bincang dah. Kau dah berapa lama dah semayang sini tu? Adalah 2 minggu, untunglah kau. 27 kali 5 kali pek boleh. Banyak duit kau. Dan baru tahu jiran sebelah rumah dan tak berguna betul, tak diberitahu dapat 27 ringgit satu waktu. Marah jiran. Nampak tak? Sedangkan hari-hari penceramah beritahu. Kan? Orang lelaki dia tak bincang soal-soal remeh-temeh macam tu. Orang lelaki banyak bincang soal dasar. Dia akan bincang dengan kawan agak-agak kau lah kalau kita dapat 27 ringgit, imam dapat berapa? Tu bincang. Ditahan ni kata imam, imam cakap gentle lah sikit, imam dapat berapa, cu cakap. Imam ni jenis zuhud kan, dia tak ada nak cerita pasal dunia-dunia mana, dia tak nak cerita. Adalah cakap lah mam, cuti tu orang telus declare. Alhamdulillah imam cakap. Akhirnya imam dia tengok lah, kalau terlupa tu kurang lah sikit ni contoh. Kalau terlupa tu kurang, kalau khusyuk tu lebih malam tu kadang busuk-busuk pun 40 ringgit tak lagi lah. Contoh lah macam tu. Memang alamat bertumbuk lah nak jadi imam malam tu. Tapi disebabkan pahala ni tak nampak dengan mata kasar, nak tengok dengan mata hati kita. Maka dengan itulah sebenarnya keyakinan kita. Itu sebab Nabi sebut sesungguhnya setiap orang Islam itu adalah sama. Yang membezakannya hanyalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Takwa ni dia lebih lagi pada takut tu. Takut ni lain, takwa ni dia rasa dokek dengan Allah. Dia takwa, takut lagi dokek. Macam orang sibuk tengok cerita hantu kan, takut hantu makin dia lari. Kan? Tapi dengan Allah ni ketakutan itu menyebabkan dia lagi dokek dengan Allah. Hantu sepatutnya. Kan? Macam tu. Faham tak Faham tak ni setakat ni? Faham tak? Kalau faham, sekianlah ceramah pada hari ini. Tak susah kau jual ni tu. Sebab kita nak cerita basic. Kan? Tak dapat macam tu lah Ustaz kan? Jadi, maka sudah tentulah kita akan berlumba-lumba untuk mencapai amalan yang baik. Seandainya kita nampak pahala. Itu sebab Nabi sebut pada seorang badui ni. Arab badui ni disebut dengan Nabi. Sesungguhnya aku seorang mukmin, aku seorang beriman. Nabi kata, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Kenapa? Sebab Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan. Mesti dibuktikan dengan perbuatannya, tingkah laku dia, barulah disebut beriman.
Kita berani cakap, kamu Islam ke? Islam. Kita boleh cakap. Kau betul, kau dah lama Islam. Apa nak kau tanya macam tu? Memang berdulu dan Islam. Marah dah. Tapi berani tak cakap? Dalam bandar Baru Ampang ni, aku rasa aku paling beriman ni. Berani tak cakap? Tak berani tau. Kan? Kalau cakap, apa dosa dah. Kan? Lupa diri. Aku paling beriman ni biasa, tak ada dah. Banding dengan imam tu, imam bawah sikit lah pada aku. Mak dia pula. Anda pula dia kan. Contoh. Dia tak dapat dia. Iman ni memang kita dengan Allah. Kan? Iman ni apa? Tu sebab ada seorang artis pernah tanya Abang Samsul Rau-Rau. Seorang artis dia tanya Abang Samsul Rau-Rau. Abang Samsul Rau-Rau lah tanya saya. Apa? Tanya abang. Bang, dia memang panggil saya abang, saya pun panggil dia abang. Apa dia bang? Tak adalah, ada seorang tanya saya bang. Dia tanya apa? Dia tanya kalau betul lah pakai tudung menutup aurat tu wajib, kenapa tak masuk dalam rukun Islam? Tanya macam tu. Habis bang jawab apa? Sebab aku tak tahulah, aku tanya kau. Dia kata macam tu. Kan? Aku pun tak tahu macam mana nak jawab tu. Lepas tu saya pun cakap macam ni lah. Sebenarnya bang, banyak lagi benda-benda yang wajib kita buat pun tak masuk dalam rukun Islam. Lagipun kau siapa nak menentukan masuk dalam rukun Islam ke tidak? Buat baik pada mak ayah, wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar, wajib pun tak masuk dalam rukun Islam. Bang, kan? Taat pada ketua, kan? Pun tak masuk dalam rukun Islam. Tapi bang, kalau setakat dengan dia, kalau dia nak baca rukun Islam, jangan lupa baca rukun iman sekali. Rukun iman. Percaya pada Allah tak? Percaya. Percaya pada Rasul tak? Percaya. Percaya pada kitab? Percaya. Kalau tengok tu percaya pada Allah, percaya pada Rasul, kitab, apa yang nak disuruh? Belum habis sampai ujung tu. Makna kalau percaya, apa Allah tak suruh tu buat lah. Banyak cekadak kau. Nak tanya-tanya pula kan? Iya, tapi Alhamdulillah sekarang dah terbuka. Dulu orang cakap, oh sebenarnya menutup aurat mengganggu prestasi atlet. Ada yang cakap, sekarang elok. Bertudung kawan tu lagi. Kemudian ada penciptaan tudung yang sesuai dengan atlet tu supaya dia poi tu sama laju. Nampak tak? Lengan dengan material dia. So, silat-silat Amerika pun pakai tudung. Sebab lagi laju lah yang bertudung tu daripada dia. Patut macam tu kita fikir. Kan? Nampak? Jangan jadikan agama penghalang. Betul? Kan? Terlalu banyak amalan boleh kita lakukan untuk mendapatkan pahala. Berbuat baik pada mak ayah, pahala. Bersedekah, pahala. Bagi orang makan, pahala. Malam ni je saya banyak dapat mesej, berabut-rabut orang tanya. Ustaz, malam ni kami siapkan makan, singgah kedai saya. Ada? Saya tak nak menghapakan masjid. Sebab saya yakin walaupun tak cakap, makanan ada. Kan? Mesti ada, okey ada. Jadi bila makanan ada, makruh ceramah lama. Tentulah. Kan? Bagi orang makan dan banyak lagi benda-benda baik yang kita buat. Apa yang paling penting, kan? Semua benda ni boleh menjadi pelaburan pahala untuk saham di akhirat nanti. Namun daripada banyak amalan yang boleh dilakukan itu, manakah yang boleh menjadi pengalir pahala kepada kita untuk menuju syurga Allah? Yang mana satu? Ada banyak kan? Ada banyak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang melakukannya meninggal dunia. Nampak? Sampai meninggal dunia pun masih ada lagi untuk dia. Antaranya adalah ilmu yang disebarluaskan, anak soleh yang ditinggalkan, mushaf, kitab-kitab keagamaan yang diwariskannya, masjid yang dibina, rumah yang dibina untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan, sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang ramai, dan harta yang disedekahkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pertama, ilmu yang disebarluaskan amat besar rahmatnya bagi orang yang menyampaikan. Itu sebab aja yang sonang-sonang pun tak apa. Contoh, nak jom kita poso, dia ajar anak. Anak kita bukan kata orang lain. Kita poso sunat. Hari Senin poso sunat. Senin Khamis poso sunat. Anak pun ikut.
Dia terbiasa, kita pun padam, meninggal. Ji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak ni dia dah terbiasa, dia tetap teruskan puasa. Saham mengalir untuk itu. Mak, ilmu yang disebarluaskan. Sambil kita puasa, kita share. Orang masuk dalam kubur, orang yang masuk dalam kubur, malaikat ni memang tak sama yang nak jalankan hukuman ni. Sebab Allah perintahkan, dia laksanakan. Dia nak pukul kepala. Jangan. Kenapa pula? Malaikat satu lagi tahu. Jangan kau pukul kepala tu. Kenapa? Dia ni rajin mengaji. Dia ni rajin berzikir. Oh, jangan pukul kepala. Contoh kita pukul perut dia. Nak pukul perut. Jangan. Kenapa pula? Dia ni rajin puasa sunat. Nampak? Insurans. Kalau macam tu kita bantai kaki lah. Jangan. Nampak pula? Dia ni rajin qiyam al-lail, bangun malam. Tak. Bangun malam ni makna lopeh tidur. Tu yang kita disunatkan tidur dulu baru bangkar, baru bangun. Sebaik-baiknya 3/4 malam. Dalam area pukul 4:30 macam itulah. Qiyam al-lail, bangun malam. Bangun koncing tidur balik tak kira. Kan dah kau jadi bangun dia kan. Bangun monotu apa? Bangun maknanya kita bersiap, berwuduk, beribadah. Itu paling tidak bangun malam duduk kat katil tu. Allah. Paling tidak zikir, ya Allah. Banyak dosaku, ya Allah. Contohlah qiyam al-lail. Bangun yang paling baik sekali, yang camia tak sekarang cakap kan, iaitu ambil wuduk, kita mandi, kita ambil wuduk, kita solat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat tasbih kan. Kemudian kita buat mengaji ke, berzikir ke, zikir sampai tolak pun tak apa, tak ada hal tu. Usaha kita bangun malam. Tak dapat buat sehari sekali, seminggu sekali. Seminggu sekali tak dapat, sebulan sekali. Payah sebulan sekali, setahun sekali. Itu pun time masjid buat join. Jadilah. Payah nak setahun sekali, 10 tahun sekali. Kalau takkan set dia nak buat tahun apa, dah 9 tahun dah. Tahun ni kena buat. Contohlah kan buat tu. Tak dapat 10 tahun sekali, seumur hidup sekali buat. Jangan tak buat. Kalau tak dapat seumur hidup sekali, cari tali gantung ni mampu lagi baik. Payah mana cakap elok tak mau kan? Ni insurans ni. Insurans nak pukul kaki pun tak boleh. Kepala, paut kaki tak boleh pukul. Ni insurans. Ni anggaplah soalan bocor. Soalan bocor dapat. Kita dah tahu awal. Tengok. Tu ingat tak ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj? Kenapa pencamah-pencamah ni boleh share dengan kita semua? Sebab peristiwa Isra' dan Mi'raj kan dah sebut. Sesungguhnya aku angkat kau sebagai kekasihku. Kan ketika Nabi menghadap Allah. Kedua, aku jadikan kau sebagai penyampai berita gembira dan amaran buat umatmu. Kenapa? Nabi dah tahu dah semua. Nabi share dengan kita. Itu saya kata soalan bocor. Kan? Kira-kira. Dan Nabi tak minta kita umur panjang-panjang. Jangan minta umur panjang umat aku ni. Sebab apa? Sebab sayang. Orang semua pelik. Kalau orang sayang, bagilah umur panjang. Kalau pendek nak. Tak. Sebab Nabi kena umat dia. Panjang umur, panjang cita-cita. Kalaulah umur kita macam umat Nabi Nuh lah, 950 tahun. Kosong saja ni. Silap-silap yang pasang kamera ni semua. Ustaz, saya balik dulu. Kan dah habis, tolong tekan off. Itulah off ni. Silap-silap lah kan. Ya. Tapi umur biar pendek, kita dah tahu dah umur Malaysia ni 60 tahun normal. So kita masuk 50 dah tak lama dah aku ni. Apa lagi nak buat? Pergi masjid. Tapi ada tak yang 50 baru start pergi kelab dandut? Ada. Tapi tu pun kita doakan lah. Kita jangan cakap melakau lah tu. Jangan cakap. Kita tak tahu. Penyudah orang kita tak tahu kan. Tapi kita doa lah baik-baik. 60 tahun, 55. Oh ya, tak apalah nak jadi dengan dia ni. Abah dia makin umur macam saya lah, arwah abah saya.
Arwah abah saya meninggal umur 50 tahun. Tak ada sakit, tak ada apa, demam, besok tu meninggal. Dia tak nyusahkan semua orang. Malahan kita rasa kehilangan sangat. Sebab dia tu arwah abah tu. Asah kelakar ya. Cik baik saya tak macam dia. Macam tu. Dan bila arwah abah saya meninggal tu, maknanya bayang kalau saya nak ikut umur abah saya, maka saya tak sampai pun 10 tahun lagi nak hidup. Kalau saya ikut tu. Macam tu lah kira. Patut fikir macam tu kan. Itu yang umur yang datang ini kan. Yang datang bila ceramah-ceramah ke majlis-majlis macam ni. Beliau tak ramai. Yang ramai beliau. Kan? Beliau yang ramai. Kan? Tapi tak apa. Jangan malu. Saya ni dah tua-tua baru sampai masjid. Alhamdulillah. Walaupun dah tua, saya sampai masjid. Itu penting. Dan doa, ya Allah bagilah aku ni kekuatan untuk terus istiqamah berada di dalam rumahmu, ya Allah. Itu penting. Itu yang kita kena ada semangat sikit tu. Itu yang kita kena faham. Sebab itulah kalau kita tengok ilmu yang ada, walaupun sikit kebaikan, sebarkan kat orang. Apik ya kan, catit-catit. Tapi tak apa. Dia zaman Nabi makin ada seorang nama dia Abu Hurairah. Bila Nabi cerita ya, apa gak ilmu, tahu simpan dalam kepala. Dia tak payah salin. Jadi ramai tak menyalin ni semua saudara dengan Abu Hurairah. Jadi contoh jadi besok beritahu, malam ni semua orang lepas maghrib jangan ke mana-mana. Malam ni kita ada tausiah ke rumah kita ni. Yo khabar. Siapa yang akan menyampaikan tausiah tu? Tak lain tak bukan sahibul fadilah abah kau. Abah ayo nyampaikan. Janganlah buka balik handphone yang dicatat tadi. Malam tadi abah dok ngalah kita dari segi pahala ni, maknanya tambah pahala ni daripada tak ada jadi ada pun tambah. Tambah lagi pun tambah. Macam itulah. Jadi itu share. Jadi itu kita sebarkan. Jadi anak kalau ingat benda tu pula dia sebar kat orang. Bercambah-cambah. Nampak tak? Cara semayang itu sebab penting kita kena didik anak kita tentang solat. Macam mana kek takbir, macam mana dia rukuk, macam mana bacaan. Sebab dia akan guna sepanjang hidup dia. Nampak? Itu sebab ya. Jadi dia kata amat besar rahmatnya orang menyampaikan, menyebarkan dan mengajarkan ilmu dunia dan akhirat yang bermanfaat. Ilmu dunia mengajar tentang bagaimana nak membina bangunan. Bina bangunan, kontraktor ajar macam ni. Jangan ajar dia tipu. Kau baik macam ni kau dah untung berapa ribu. Tak apa. Jangka hayat kau cabut satu tiang tu, sebelum tu jangka hayat boleh tahan dalam 1 tahun. Kau cabut satu tiang, dah tinggal 40 tahun. Tak ada siapa perasan masa tu kau pun dah mampu. Macam tu pula dia ajar. Jangan ya, jangan. Ya, kita kena jaga tu. Ilmu yang baik pun dapat sahab, ilmu yang tak baik pun dapat sahab. Macam mana kau nak dak perempuan tu senang kau baca ayat ni, kau baca daun senda punca dengan secekor manis sanduk sedang berdiri sedalam kau suinuk manis. Kau tiup lagi sampai tak salim. Rugilah tak salim. Budak perempuan tu minum langsung senyum. Ada ajar ilmu macam tu yang tak elok macam tu. Kan? Tersebar pula. Dia pakai pula. Jadi maka merebaklah pula dosa kita. Macam tu juga dengan bondo-bondo dekat dalam media sosial. Kita tulis bondo-bondo tak elok pasal orang. Kita pun tak pasti. Tiba-tiba orang sebar panjang kan. Sekejapan sahaja kita bergelar jutawan dosa. Jutawan dosa. Macam mana nak remove tak sampai, orang sampai screen capture. Mana sumber dapat ni? Ni orang. Itu dah. Kan? Zaman sekarang ni. Balik tuan-tuan zaman sekarang ni. Saya pun tak faham kenapa. Semua benda nak share dalam media sosial. Nak tunjukkan manusia paling gembira dalam dunia ni. Nak tunjukkan segala apa yang ada. Share benda-benda baik, tak apa. Share pasal pasal poin yang kita dapat dalam ceramah. Nak share tentang apakah hukum tentang perkara ni. Share. Alhamdulillah dapat makan teppanyaki. Dah lama tak dapat yang taufu.
Kan? Dapat juga malam ni, thanks for my beloved hubby. Nyampah lah dia. Yang kawan lah. Kawan dia cakap dengan lelaki bang, lama tak pakai tofu. Terdarah banyak. Dia nak makan. Dah dia macam ni, koci kata. Lepas tu dia marah kat dalam Facebook. Bangang kau share apa dia marah kat orang dalam Facebook tu. Macam kita ambil gambar dulu lah, ambil gambar keluarga, kau ambil gambar ramai kan. Kita cuci kat kodai kan, kodak Fuji color mungkin lah. Kita dah cuci. Adakah kita tampal kat papan kenyataan masjid biar satu dunia tengok? Tak ada. Susun elok-elok dalam album keluarga yang tengok. Kan? Hari ni apa masalah kau? Terutama orang perempuan ni memang tak faham. Saya nak cek lah. Semua perempuan macam tu kecuali kat Bandar Baru Ampang. Saya cover saya siap. Tempat lain. Nak makan tilu. Pahal kau. Boleh bergaduh tu dengan lelaki tu. Tak ada pun ambil gambar hari ni. Bukan sebab gambar, sebab dia tak payah tunjuk dengan orang tu dia marah. Yang lelaki paning. Paning lelaki. Macam mana nak baik tuan? Kan? Seolah-olah kebahagiaan diukur dengan penampakan, penzahiran kepada orang. Kita suka dinilai oleh manusia. Tu penyakit kita sekarang. Sedangkan kita tak sadar, kita mengundang kepada penyakit ain. Mana orang dongki, orang marah. Kau tunjuk kereta besar, alhamdulillah dapat juga kenderaan. Dapat memacu bawa mencari rezeki. Berkilau kereta Ada seorang kawan saya kenal lah seorang ni. Dia tunjuk gambar renovate rumah semi-D besar. Dah siap tu, alhamdulillah siap juga terletak buruk kami pelotak atau orang ni. Orang baca tu kan, itu sebab kadang-kadang pada sapu yang tunjuk-tunjuk tu kadang-kadang ada sebahagian tu saya apa kata unfollow. Sebab takut dia terlampau benar menyebabkan kita bercakap yang bukan-bukan. Kita tak nak. Baik jangan. Itulah yang pula kemarin itu sebab kalau tanya orang perempuan bahagia orang kata hati saya. Tapi yang menjadikan kita tak bahagia bila daripada hati itu merayap, menaikkan mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Tengok drama aku 7. Handsome betul lelaki ni. Drama apa itu takluk cintaku. Sekarang dah lain lah kan. Tajuk lain lah. Tajuk apa? Yang Syarnas lakon tu sama? Cik orang perempuan tak tengok. Nyampah lah kan. Tak, dia tengok hero kat dalam TV tu. Lepas tu dia pandang lelaki kat sofa. Kenapa lelaki Dan tak macam tu? Walhal dulu lelaki kau macam tu dah. Kan? Nampak? Tu salah itu. Anak dia kahwin dengan orang kacukan. Macam orang putih. Nampak? Itu tentang kahwin tak salah. Itu sebab kadang-kadang ada orang dia tak buat beria benar. Kenduri kahwin kan? Sekadar jemput majlis, meraikan dia, semput datang, meraikan makannya. Tak ada beria bersanding, terletak, tung-tung. Macam Samsul Debat, memang saya tak boleh baik kenduri kahwin orang time pengantin sampai tak boleh. Kesian pengantin. Yang DJ lah mengumumkan ni, oh Samsul Debat pun datang. Sudah, dah tak peduli pengantin, kesian pula aku pengantin. Tu yang saya kalau mak saya pergi kan, kita pergi malam lah mak, kalau mak saudara kan pergi malam sebelum kenduri dia esok tu. Ataupun dah hujung-hujung orang dah mula balik tu, masa tu baru sampai. Sian, orang tak nak mengambar dengan pengantin tu, nak mengambar dengan Samsul Debat. Kalau tengok kan telakung kan kira tu lah. Abang ni macam ni lah tangan keluar. Aduh hai. Tapi saya tak risau dah. Orang rumah saya pun tak risau. Dia kata tak apa, tak risau dah. Setakat ni tengok gambar orang yang bergambar dengan abang ni semua tu tua tu.
Kan? Okey, sebab untuk ni saya suka menggambarkan, saya mengambar, dia semua doa. Saya doa Ustaz panjang umur, murah rezeki. Untuk nak muda selfie berapa dah. Oh dah beli tu. Kan? Ilmu ni tak kira. Ilmu tu walaupun ilmu dunia, ilmu akhirat, yang penting bawa manfaat. Ilmu akhirat lebih lagi lah kan, pemborek tu. Saya paling tak boleh lupa masa sebelum saya jadi Samsul Debat, semua kawan Samsul Debat. Saya dulu tak ada PA, bawa kereta sendiri. Kali dapat call. Saya call, hello kak, masa tu ceramah untuk hospital Jompol dengan Women Institution WI. Hello, Assalamualaikum kak. Kak nak confirm kan kak, saya tengok ni tajuk tak ada, hari ni tajuk apa? Kelebihan penyusuan susu ibu tu. Break emergency di tepi jalan tu. Apalah tu tajuk kak ada. Tak ada orang lain juga tak baca mana, itulah tajuk dia pilih tu. Haro saya. Ini bukan bidang aku ni dah. Lepas tu, alah cakaplah apa-apa pun. Jangan main-main. Saya pun telefon Ustaz Nur Azman Ahmad, kaunselor Majelis Agama Islam Soman. Dia memang ada kepakaran tu. Dia pun share ni kelebihan-kelebihan. Ambil lah dalam Google sikit aja, Google ni okey. Baiklah. Kan baiklah dah pun. Dia kata dia nak juga, dia kata. Rupanya hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Sampai ke Dewan Felda Raja Alias, sampai ke Dewan, semua tutup. Apa boleh? Semua orang ni man. Susu dah korek man. Saya korban tu. Golak ada orang. Tapi dah diamanah sampai kan juga. Rupa kelebihan macam mana? Rupa salah satu orang perempuan kalau badan nak cantik, susu anak. Susu kan anak. Ya. Nampak? Bodoh tu sikit je orang tak perasan. Menyusukan anak tu sebab orang dulu. Nak menyusukan anak macam mana? Duduk. Pegang tampung macam ni. Pandang. Ponek macam ni. Pandang. Ya. Ini dibantai melambak macam ni. Macam mana? Macam mana nak lawa badan tu? Budak pula mengayap mencari macam mana? Nak ni kita betul. Ramai je nanti susukan badan anak, nanti badan tak cantik. Salah. Tak betul. Ya. Ni kita ilmu nampak macam tu. Macam saya lah boleh mengajar teknikal perdebatan, cara nak berpidato, bercakap kat depan. Benda semua simple, kadang orang tak tahu. Berdiri kat depan, nampak mikrofon, jarak macam ni. Bercakap mula, tenang dulu, bagi masa 10 saat, relax dulu. Kemudian baru start bismillahirrahmanirrahim. Saya ajar. Maknanya teknikal. Jadi benda tu kalau ada manfaat ni, sampai masa akan datang dia guna skill tu untuk bercakap dengan orang, menyampaikan kebaikan, mudah-mudahan ada pahala untuk saya juga. Kan? Tu dia, tu pertama. Kedua, anak soleh yang ditinggalkan. Maka pendidikan anak-anak seharusnya bermula sejak di dalam rahim ibu. Dalam PAUD lagi, bacaan zikir, Al-Quran, kata-kata yang baik dan amal soleh harus dilazimkan oleh ibu bapa sejak awal lagi, kerana memiliki anak yang soleh banyak kelebihannya. Antaranya, anak-anak itu boleh terus mengalirkan manfaat kepada ibu bapanya, mendoakan kita dan menutup aib kita. Kan? Anak-anak yang soleh dia sentiasa tanya, macam mana lagi cara saya nak berbakti pada kedua ibu bapa saya? Macam mana tu Ustaz? Boleh tak? Tu anak yang soleh lah tanda tu. Dia cari jalan macam mana nak tolong mak ayah. Ustaz tu mencakap, cubalah cari kalau ada orang nak wakaf apa-apa, niatkan untuk arwah. Tapi itulah syik untuk ayah saya tak ada. Saya dah lah sikit pahala. Tak, bagi untuk ayah pun kita pun dapat. Macam tu. Yang bagus pasal wakaf, sebab orang Islam ni masih lagi tak terdedah benar dengan wakaf ni. Wakaf ni maksud terhenti. Duit yang kita bagi, dia tak boleh guna untuk benda lain. Dia akan gunakan khusus untuk tujuan. Contoh membuat madrasah, nak membina masjid. Kan? Berebut, kita kena berebut tentang itu. Ya? Dia siap nak tunaikan. Apa lagi hajat mak? Bincang-bincang dengan pak saudara. Ada tak mak sabut apa-apa dulu? Ada mak kau sabut dulu je nak pergi Makkah. Iyalah. Itu dah buat dah. Dah buat dah. Dah buat dah badal haji untuk mak dah. Untuk mak dengan abah dah buat dah. Ada tak lagi? Salah satu buat baik, Nabi ajar berbuat bakti kepada sahabat-sahabat, kepada ibu bapa kita.
Belanja dia makan. Poilah rumah cik, apa khabar cik? Baik, siapa tu? Dia tak kenal dah. Saya lah anak arwah Cik No tu. Anak No. Dah habis sekolah kau, dah beranak pinak dah cik. Dah besar dah kau ya. Ni cik ada boreh sikit, ada milu ya Allah susah ya. Topung gula. Ni ada sikit apa ni boreh wangi pun saya dah baginya. Lepas tu ada Milo oren modo. Ya Allah baik kau. Duit tak ada kau? Tak ada, duit pun ada. Contoh. Dia kadang hutang duit tu dia tak lupa tu. Tanya kan, pergilah. Kan baik-baik, mudah-mudahan dapat juga saham ke arwah. Sebab saya kan setiap tahun kalau bulan puasa lah ada rezeki lepas macam tarawih kan. Malam yang ke-10 seboleh tu dah penghujung tu, saya dah pesan lah kat kawan-kawan arwah abah saya tu. Saya cakap, cik malam ni macam besok arwah dekat kampung arwah ni, kampung mak saya tu memang tinggal 2 orang kan, kawan arwah ni masih hidup. Tinggal 2 orang kali. Cakap, cik macam besok. Okey. Lepas tarawih tu, lepas witir tu dia dah standby lah. Sebab pergi makan. Makan belanja makan. Kan pinggit mana kan? Dari Tom Yam. Happy dia. Kan pagi raya pagi lagi macam tu lah kan. Anak-anak yang soleh sentiasa nak mengalirkan manfaat pada kedua ibu bapa dia kan. Kemudian kitab-kitab keagamaan yang diwariskan, barang siapa yang mewariskan buku-buku yang baik maka pahala berterusan akan diterima oleh si pemberi tersebut selagi mana ia ada dan dibaca kan. Bagilah buku-buku kita yang bermanfaat. Tu sebab nak bagi buku tu sebabnya kalau program-program ni nasihat saya lah ni terpulang lah pada jawatan kuasa, pada semua lah yang kadang kita ada persatuan-persatuan. Goma mana kalau baik program termasuk majlis rasmi kerajaan pun dulu masa saya konyo saya togur. Cakap bila datang menteri besar ke, menteri ke, wakil rakyat ke, tak kisah siapa, tetamu kehormat ke, goma mana bagi hamper buah. Yang paling tak berguna tu cikedis dia. Dengan ayoran yang singgit 80 sen. Nah, bukan masalah apa. Benda tu manfaat itu takat tu je. Malah ada setengah tu berbelanja macam jagaan kerajaan. Ada peruntukan itu memang betul. Kan? Kalau ikut berkeliling untuk menteri sampai 10 ribu hamper pun ada. Untuk yang menteri besar tu 5 ribu ke tak silap saya. Wakil rakyat 3 ribu ke. Orang lain sibuk. Ada lah kadar ada tu. Tapi baik apa? Kadang-kadang dapat kat menteri tu, dapat kat orang besar dapat, dia bagi kat mereka. Betul tak? Betul ke tidak situ tu? Jadi apa yang saya syorkan, bagi kitab. Ikat elok bagi. Rupa kitab ni simple, yang kita rasa dia boleh baca dalam kereta sementara pun baca pemimpin yang adil, umat lain macam buku ni. Nampak tak kan? Macam dah kan? Pemimpin yang berakhlak macam tu. Ataupun kita bagi buku bagaimana menjadi manusia yang berjaya dunia akhirat. So, makna kata buku tu ada manfaat, boleh ban. Dulu-dulu kan kita buat macam tu. Tak tahu kenapa Peter Gamal bagi buah. Kan? Tapi kalau dah siap buah tu saya okey lah. Tak ada hal tu dah. Malamnya lah aku dapat buah saya okey lah. Tak ada hal tu dah. Tak maksud dia ni untuk akan datang untuk sesiapa pun. Kita lebih dapat manfaat kan. Kita guna duit dia berkembang. Nampak? Dia pula bagi ke online. Kita pun tak nampak. Rupanya tu pahala yang mengalir untuk kita. Kan? Kemudian masjid yang dibina. Orang yang membina, mewakafkan dan mendermakan wang bagi membina masjid akan digunakan pahala serta kedudukan di syurga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sesiapa yang membangunkan sebuah masjid kerana Allah walau sekecil apapun, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malahan yang paling penting, kita tak dapat nak bina satu masjid, tapi kita masuk bahagian. Itu pun bersetengah pandangan kata termasuk dalam golongan membina masjid. Dengan satu syarat, tangan kanan beri, tangan kiri jangan berbunyi. Jangan menjeboh cerita dengan orang. Kan? Saya cakap lah, kau tahu tak kos pembinaan masjid tu berapa? Berapa? 5 juta. Wuih. Dah lah RM5 kau sebut mak langsung tak dapat apa? Kan?
Macam tu lah kira kan. Itu yang hamba Allah yang bina masjid dekat Negeri Sembilan tu kan. Ada satu bermula dia nak wakaf, kisah dia nak bina, dia nak wakafkan satu masjid tu. Okey, dekat satu tanah dapat kos dia 5 juta, tanah saja 5 juta. Kos pembinaannya hampir 50 juta lebih buat. Masa dia boleh tak wakaf tanah tu, dia mula nak wakaf untuk mak dia. Alang-alang tu, ada tak tanah lain saya nak wakaf untuk saya sendiri. Tu dapatkan Masjid Bandar Baru Senayan. Berapa harga tanah? 6.5 juta. Pembinaannya kos 100 juta lebih. Yang paling mahal tu bukan tu. Paling mahal tu dia kata, dia siap buat satu petak khas dah kat dalam masjid tu. Dia kata kalau aku mati besok situ tanam. Dan dia tak nak orang tahu, tapi kebaikan ni orang senang tahu. Walaupun dia tak cerita, orang tu sebab. Dan kabarnya di Langkawi pun dah siap satu masjid, dia niat wakaf untuk isteri dia. Pun juta jugalah, menjadi masjid yang pertama full aircon dekat Langkawi. Jadi iyalah dia ada duit ustaz, kita tak ada buat cara, tak ada. Buat cara sikit kan. Buat kalau sikit buat cara sikit. Buat apa yang kita boleh ni bro, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sebab disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 92, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Nampak? Poin tu yang kita cinta bagi. Tu dia. Tiba-tiba lalu tabung, tengok dalam wallet RM5 dengan RM100. Mana yang paling kita sayang? Tu kita bagi RM5, sebab RM5 yang paling kita sayang. Macam tu kan. Macam tu. Si hati tak sayang pernah lah. Ni saya nak habis kau jawab itu kan. Jawapan ni kan. Falsafah tak kisah bagi. Ya. Jadi begitu juga yang kelimanya, rumah yang dibina untuk musafir. Ada orang dia buat rumah. Untuk makluman semua, ada satu sahabat ni, dia di Skudai. Rumah dia ni besar. Dia buatkan satu side tepi rumah dia tu, dia buat rumah penginapan. Dan dia biasa dengar kalau ada penceramah luar datang, dia akan bagi menginap kat situ. Dr. Zaharib, Saudara Ustaz Aslin, saya sendiri dah merasa dah. Memang standard hotel betul. Memang sangat selesa. Dia buat dalam 4 bilik je. Memang sangat selesa. Dia buat tu memang khas, memang tak ada bayar apa-apa. Ini yang dia kata tadi. Nampak? Untuk musafir. Nak pula musafir ni pula doa dia. Yang mahal tu doa musafir. Tu sebabnya kalau apa, siapa nak minta doa malam ni minta. Saya musafir ni. Lepas ni kan nak pergi Perak. Contoh. Tapi betul, bila saya duduk itu pergi ke Langkawi, Ustaz Aslin okey. Apa ni Ustaz Aslin pun dia musafir jugalah. Ustaz Abdullah Khairi okey. Jadi berobot-obot entahlah, entah musafir, entah doa. Waktu doa makan pun bagi yang musafir itu doa. Tu kepentingan dia. Tu sebab jangan halau orang musafir ni. Kan? Contohlah. Tapi tak payahlah semua orang minta doa kan. Bila lah nak keluar dari masjid ni. Dia tuan-tuan nak minta doa, minta dengan Ustaz Don. Memang semua ni layan dia. Ustaz doa, Ustaz jadi boleh kahwin. Dia macam tu, Ustaz Don tu. Kan? Ini apa tu? Minta doa. Orang yang musafir ni doa dia Allahu Akbar. Kan? Power. Contohnya apa kita tengok? Yang paling penting sekali, dia memudahkan untuk mereka berehat dan tidur sebentar. Dan bukan untuk tujuan maksiat. Di negara kita ni, antara contohnya adalah hentian rehat dan rawat. Itu dia. Kau dapat lah kan, dia pergi jumpa dengan orang plus tu. Cakap boleh tak saya nak sumbangkan wakaf pondok satu. Keluar kau boleh duduk makan kat situ. Nampak tak? Pondok ini disumbangkan oleh tu dia tu. Dia minta buat surat nak ni kan. Contohlah. Iyo. Kan bukan susah mana kan, kadang-kadang rumah tu dah lama tak bertunggu. Dia buat jadi ada satu banglo dekat Masjid Tanah. Dia buat juga. Orang nak bercuti pergi kat situ kan, teman-teman. Tapi dia kata dia dah bagi diskaun banyak lah. Tapi memang kalau ikutkan mahal tu, tapi dia bagi diskaun lah banyak lah. Saya pun tak ingat berapa, tapi memang cantik lah tempat kan. Jadi macam tu lah. Jangan bukannya untuk tujuan maksiat kan. Dia buat rumah ayam senang kata. Rumah ayam buat
Yang paling kelakar tu orang yang pergi rumah ayam kat Thailand ni. Ada satu cerita dia pergi rumah ayam, tahu rumah ayam. Pergi rumah penyembelihan ayam. Tak faham betul tak? Dia pergi sana mencari ayam untuk disembelih. Yang tak faham tu tanya orang yang faham. Dia pergi sana. Dia pun pergilah. Dah selesai dia menyembelih ayam tu. Dia keluar daripada pusat tu. Dia dengan kawan-kawan yang boleh burak tu. Ui, lapar pula. Kat mana nak cari restoran halal? Bayangkan. Mengojolkan ayam tadi tak ada. Dia tanya halal-halal lah. Dan menterdarah tanya restoran halal. Itu hebat orang Islam ni kan. Tapi bukan orang sini nak tempat lain. Ya. Kemudian sungai yang dialirkan untuk kepentingan ramai. Mereka yang membantu mengalirkan air bersih kepada manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lain bakal memperoleh barakah sebagaimana air itu diminum dan digunakan. Itu sebab penting. Bila kita sebutkan nak pula sekarang ni isu banjir. Kek Langat, Kek Ceras, itu kan kita tengok macam mana di Shah Alam. Penting kita memelihara sungai. Inilah dia. Kan kadang-kadang buat pemajuan tak kira pemajuan di bangunan di kawasan bersebelahan, tak mengambil kira keadaan ke mana aliran sungai itu cukup ke tak cukup. Kadang-kadang ditutup sungai. Saya pergi ke Daegu di Korea. Daegu lebih kurang 4 jam perjalanan daripada Seoul. Oh, ya, nampak kampung ni Korea sampai apa? Tak, yang dia pernah sungai itu ditutup dah. Sungai itu dah tutup. Dia buat jalan jadi 4 lane. Tapi disebabkan dia memikirkan alam sekitar ni, dia korek balik jadikan sungai balik. Tinggal 2 lane. Dia buat. Bayangkan. Tu sebab kita tengok kan mak ayah kita dulu. Longkang tersumek depan rumah. Apa dia buat? Dia tak tunggu majlis. Dia sendiri yang korek nak pastikan depan rumah tu mengalir elok, tak mengganggu majiran. Nampak tak? Dan buat gotong royong tak payah tunggu majlis ni, buat gotong royong perdana. Kan? Dia sendiri dalam kampung buat. Tapi hari ni kalau gotong royong dengan majlis, dia bukan gotong royong, royong gotong. Sudahnya PBT yang beri ambil kerja. Dia ambil gambar yang pegang cangkul. Kan? Yang seorang ambil water jet tembak tak cicak. Nah, ni contoh. Tak contoh kan. Saya tak cakap sesiapa itu contoh. Kemudian harta yang disedekahkan, antara manfaat sedekah adalah memanjangkan umur dan rezeki kita, kehidupan kita diberkati Allah SWT, dikurniakan kesenangan dan kelapangan jiwa serta pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Mungkin ada amalan itu suka dilakukan, tapi kita boleh cuba sedaya yang mampu kita. Sedekah bagi sedekah, tak susah lah. Kan? Amalan apa yang paling Allah suka? Manusia dilahirkan datang ke bumi dengan satu tujuan adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah sepenuhnya. Jadi banyak amalan baik yang mudah kita lakukan, antaranya membaca Al-Quran. Kan? Baca Al-Quran pun tambah pahala. Sementara tunggu isyak, janganlah balik dulu, ngajilah jam. Kau dapat hafal dapat 3 ayat, besok lupa. Hafal balik. Pahala. Walaupun lupa, tak ada masalah. Jangan putus asa. Hafal lagi. Kan? Kemudian begitu juga salat di tengah malam yang saya sebut tadi. Salat tengah malam. Bangun malam. Sebab bukan senang. Nak pula kita ni, kita boleh menganggaplah pahala ada kemungkinan kita dapat lagi besar. Sebab apa? Halangan kita pun besar. Apa halangan? Katil Dreamland Tilamet. Dreamland. Macam mana nak bangkang? Mengigau kau jauh. Lagi beri aircon. 3 kosong kudo sampai todong kudo tu berlari. Dia laju kan. 3 horse apa? 3.0 horsepower dia kata. Ya, bayangkan tu. Kan aircon, soju. Lepas tu sadap tidur. Kawan saya mari masuk ke universiti ada seorang, dia boleh tidur 2 hari. 2 hari dia tidur.
Iya, dia tidur hari dia memang jenis memang banyak kelas dia tak pergi lah. Tapi hari ni alhamdulillah dah jadi doktor dah. Masa kat mesti main lah perangai. Cakap teman, no kau ni. Orang biasa bangun tidur, pukul berapa dah? Dia lain, dia bangun hari apa dah? Lain macam soalan dia. Hari apa dah tanya, lupa dah. Jangan, ya. Yang banyak nak tidur. Firman Allah SWT bermaksud, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Bangun malam, ya. Dan begitu juga puasa. Selain daripada puasa bulan Ramadan, itu buat juga puasa sunnah, ya. Lazimkan puasa sunnah. Nak pula time PKP itu kan, kita dah tak ada benda lain. Orang perempuan pula dia dah masuk grup masak apa pun tak jadi. Hari-hari dia masak. Jadi sukan yang paling popular waktu PKP hari itu bukan jogging lah, membadak katil-katil. Itulah sukan yang paling top sekali. Tu yang makin lebar tu masuk pun cakap makannya. Kadang-kadang PA je dah beritahu dalam masjid dah. Jangan apa ya, ustaz ni bagi buah ya. Sampai ke tempat tu, ini hajat orang kampung ustaz. 2 ekor kambing siapa tak dapat diet dah. Makan lalu kan. Tapi tak apa. Puasa ni nak bagi rehat badan kita. Kadang-kadang nak ambil macam mana? Kat Malaysia ni dalam Asia Tenggara ni antara yang top obesity. Kan? Terus. Macam saya, tinggi saya kan 183 cm. Maka yang sesuai untuk berat badan saya sepatutnya 80 kilo. Ini dah terlebih 20 kilo lebih. Bukan sikit kan? Ya. Saya try kat buat basikal itu. Sampai selekoh kedua sudah saya tolak basikal tu tak terayur. Lagi laju lah basikal ni pergi daripada aku ngayuh ni. Terutama tak naik bukit yang sebenar naik basikal ni kalau ada grup kan, ada grup boleh okey kata kan. Awak naik seorang sudah jogging, paling tidak berjalan, exercise kan. Macam orang nak pergi umrah lah kan. Kan kita nak sarankan supaya dia bawa berjalan, biasakan berjalan kan. Betul. Ni dah ni siapa kita harapkan janganlah lama nak tangguh. Siapa nak pergi dengan Samsul Debat bulan 3 ya. Dengan Al-Mikela Travel ada booth dekat luar tukang. Ini bukan promote dah, lebih kurang macam tu. Kan? Saya pergi bulan 3, mak saya pun nak pergi bulan 3. Dia kata, mak pergi dengan kau lah. Sebab dia tak ada, biar dia panas jangan sojuk. Sojuk tak tahan. Kan? Yalah mak, bolehlah mak kan. Bulan 3 insya-Allah. Siapa nak pergi ya? Bulan 3. Saya bukan apa. Sekarang ni kena hati-hati ya, sebab siapa ni just beritahu lah siapa nak pergi umrah. Tengok flyers tu, dekat flyers sekarang ni pada syarikat travel wajib letak nombor kelulusan daripada Kementerian Pelancongan. Dekat flyers tu lagi. Sebab kita tak nak lagi ada insiden kono tipu ni. Supaya nombor siri tu kita boleh cek dekat website Kementerian Pelancongan. Betul tak dia dapat kelulusan. Banyaklah yang menipu ni. Kadang-kadang dia tak nipu poin umrah. Kadang kat KLIA dia dah cakap dah pada semua jemaah, kita kena sabar, kuat semangat, jangan hilang fokus. Kita bukan nak bersonok-sonok, kita nak beribadah ya. Atau makna hotel kau bertukar. Kan ada elok dia bagi janji kan. Sebab saya tak boleh, saya benar macam tu saya tak boleh. Sebab kita janji dengan orang jangan. Kan? Itu yang makcik tu. Anak-anak kalau nak sponsor mak pergi jangan bagi package yang paling teruk sekali. Mak lah sikit lutut bagi package hotel yang hujung kan. Sampai kat hotel mak tanya, Makkah mana Makkah? Makkah lah tu. Tapi dia jauh kan. Kan? Macam itulah lebih kurang. Jadi puasa ni juga boleh bantu kita untuk tambah pahala. Bersedekah. Sampaikan mengalihkan batu dan kayu duri ke tengah jalan pun Nabi kata itu merupakan satu sedekah. Sonyum pun sedekah. Tapi jangan sonyum ke tabung, ya. Sonyum ke tabung. Kan sedekah bagi. Sebenarnya hebatnya sedekah ni. Nabi pun sebut sesungguhnya bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Itu sebabnya kalau siapa dah poning mula banyak nak masalah sedekah lah. Itu sebab kalau orang tua dulu
Sebelum kita keluar nak balik kampung apa, kita lalu masjid surau ke rumah kita tu berhenti dulu. Dia bagi anak duit 20 sen, RM1 bagi. Nah, pergi masuk dalam tambung surau tu, baru dia tawarkan perjalanan balik kampung. Sebab dia percaya tu, sebab salah satu cara. Tu sebab arwah mufti Syekh Murtada dulu pernah pesan, kalau kita naik kereta, kan, kita mau musafir ni balik kampung ke mana, tengah buat kereta tiba-tiba anak haus lah, anak tu haus lah, lapar lah, nak kencing lah, kan. Jadi okey, kejap lagi kan kat depan tu kan kita berhenti, jangan marah. Sebab kata arwah Syekh Murtada dulu, barangkali bila kita berhenti tu kita mengelak pada musibah kat depan tu. Sebab kita selesaikan hajat anak. Jangan main-main. Orang nak terkencing, tunjukkan tandas, logo aja nak cakap. Ya, orang nak macam, tahanlah budak tu kenyon. Dah tu bunyi. Tapi dia pula marah, dalam hati doa, terbaliklah kereta ni. Terbalik. Dengan dia terbalik. Dia tak pasal. Ni juga betul. Ni saya ingat lagi tu dalam ceramah tu, saya ingat lagi Syekh Murtada masa tu saya kocik dia tu, dia disebut betul. Kadang-kadang kita nampak kocik, rupa-rupa kadang-kadang dia berhenti anak tu lapar nak minum tadi, teruskan perjalanan, kita lalu accident lah, baru je lagi accident tu berlaku. Makna kalau kita awal tadi mungkin kita tu dia kan. Kemudian begitu juga berzikir, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Zikir banyak-banyak. Tuan-tuan kalau nak zikir banyak, pergi sobat. Kenduri tahlil dan tak ada pendek-pendek tu. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Betul tak? Siapa mana ada sedang marah sobat? Betul? Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif, ya Arhamar Rahimin, salimna wal muslimin. Ada zikir. Ya. Apa tu? Afdhalul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah tu 1000 balun. La ilallah, la ilaha illallah. Kila mo kila jum, la ilaha illallah. Yang seorang, la ilaha illallah. Mana dah connect kan tu. Tapi dulu arwah mufti ni 9 dulu tu, Syekh Murtada cakap, barulah berbaloi udah ngalah kat dapur tu. Ni masak, orang perempuan masak pun tak habis connect ni dah makan. Yang dizikir lelemu sikit. Tapi dia cakap, kan, orang cakap, ni semua Nabi tak buat bid'ah neraka tu. Kan Quran dah sebut, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Siapa nak rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Zikir tu ingat Allah. Baik. Dua pahala yang paling besar dalam kenduri tahlil. Pertama zikir, kedua makan. Jadi jangan kesian, itu kau balon lah baby. Jangan kesian, tambah. Iya. Tak betul. Sebab dia niat sedekah. Kan? Jangan makan tak habis. Lepas tu komplain, tak sadap dah kau makan pri. Kan? Dibanding lauk semalam sadap kan? Makanlah zikir. Sebab kita bandingkan kalau kita duduk rumah, adakah kita akan zikir sebanyak tu? Belum tentu lagi. Nampak tak? Itu dia. Zikirlah ya. Sikit lagi. Jangan risau. Saya faham tu muka-muka usul berhenti tu saya faham. Sikit. Maka demikianlah amalan yang patut kita amalkan untuk menambah ganjaran pahala. Dan yang paling penting sekali saya nak pesan pada semua, kan kita tadi kita didik anak-anak kita dengan agama, dan satu perkara saya menyeru pada semua pihak, semua tampek saya sebut benda ni. Tolong terapkan nilai-nilai adab pada anak-anak. Tolong. Adab yang baik inilah akan jaga masa depan anak kita sebenarnya. Sebab Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Orang yang ada adab, semua tampek dia boleh pergi. Semua tampek orang boleh timur dia. Baguslah budak. Budak tu walaupun daripada Indonesia, bila sampai, apa khabar Pak? Sehat Pak? Hello, cakap apa tu? Kan?
Adab bagus. Tak apalah Pak, saya ikhlas Pak. Dah. Bagus dah. Kan? Adab. Anak murid Imam Malik yang paling senior namanya Abdul Rahman bin Qasim, dia menuntut ilmu selama 20 tahun dengan Imam Malik, tapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Nampak? Tolong tekankan nilai adab pada anak-anak kita, ya. Jadi tentang adab tu banyak lagi nak cerita. Jadi adab tu tajuk lain pula. Maknanya confirm lah kena panggil lagi. Macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu sajalah ya untuk malam ni. InsyaAllah sebenarnya apa-apa pun kita kena faham bahawa pahala ni jangan kita apa. Nabi dah pesan dah, jangan kamu panjang cerita-cerita. Maksudnya kalau kamu hidup pagi, jangan cerita-cerita hidup petang. Kalau hidup petang pula, jangan cerita-cerita hidup malam. Kalau hidup malam, jangan cerita-cerita hidup esok. Hiduplah seadanya. Beribadahlah seolah-olah kamu akan mati esok. Kan? Tapi bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. Kan? Usaha. Hidup kita ni kena berusaha. Kan? Dan Nabi pesan, ada beberapa perkara, saya anak-anak share juga. Nabi kata apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Tak bayangkan 2 lembah banyak dah tu. Nak lembah ketiga. Tapi Nabi ajar kita, manusia yang paling kaya adalah manusia yang sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan begitu juga Nabi sebut, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Maknanya bersedekah lagi baik pada orang yang ilmu. Jangan lupa minta dengan JK nombor akaun masjid mana baru ampang. Mulai malam ni transfer online. Tak ada hal. Sedekah mula buat. Ya. Saya dapat ada orang sumbangan kat tabung kena surau tengok kan. Pagi subuh dia hantar. Description dia, doakan saya kaya tu. Jumlah RM1. Nak tak kita nampak tak usaha. Mulakan dengan RM1. Tapi kita ni macam tu lah, ujung bulan kan RM1. Dapat bonus RM1 tu. Dapat air citra pun RM1. Contohlah kan. Kok sapek lah kan. Jadi makna kata tangan yang di atas lebih baik bertangan di bawah. Kemudian Nabi juga beritahu, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan begitu juga Nabi pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu, Allah. Jadi jagalah elok-elok ya tuan-tuan. Yang kita cintai tu, yang kita sayang harta tu, bukan kita punya pun. Akhirnya habis tak buat mati pun. Orang yang ada nak berebut kadang-kadang. Jadi baik-baik kita wakafkan, siap sedekah. Niatkan tahu aku besok mati, esok ni bagi ni, buat hibah. Contohlah ya. Jadi mudah-mudahan adalah manfaat walaupun kita dah tak ada kat atas muka bumi ni. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan tersemat di dalam jiwa. Kalaulah ada silap dan salah, jadi kata tidak, dicaci jangan. Jadi sedikit makluman saya nak maklumkan. Kalau tuan-tuan ada kesempatan sekarang, boleh tengok kat luar tu ada booth Mikela Travel tu, boleh nak tanya nak buat badal umrah, badal haji ke. Dan begitu juga kalau yang nak, ada satu meja lagi tu, meja ajaib namanya. Dia ada barang-barang bukan untuk diambil tu, untuk dibeli. Kami sahur buat balik kan, tak tanya payah kan. Semayang dulu. Yang pertamanya sambal crispy. Yang hari tu kek masjid itu tak cukup. Malam ni ada. Ya. Begitu juga ada minyak wangi. Begitu pun ada yang tanya. Minyak wangi Samsul Debat SD perfume. Ada bau Danish, ada bau Aisyah. Dia memang bau standard international, boleh bawa solat dan dia tahan lama. Dan dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Itu dia. Satu lagi, tapi tak tahu kenapa orang perempuan gemar bau Danish tu, orang lelaki gemar bau Aisyah. Memang boleh pakai dua-dua, tak ada masalah. Lelaki perempuan boleh pakai. Dan satu lagi susu kambing Al-Amr.
Hari tu pun Alhamdulillah ada yang dah telefon dah. Memang Alhamdulillah badan togap sikit esok. Memang sedap, dia tak ada bau. Dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Ampang. Dia tak pakai kambing Malaysia lah, dia pakai kambing Holland Belanda. Baik untuk siapa yang GERD, gastrik, pedih hulu hati, insya-Allah cepat baik. Saya sendiri pun amal tu sebab saya gastrik kan, GERD kan. Kemudian begitu juga siapa yang ada masalah enzima gatal-gatal boleh amalkan. Tapi jangan buat mandilah, minum. Ya. Kemudian pada orang yang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. Elok. Imam Masjid Palung 12 6 bulan sembahyang kat kursi. Alhamdulillah dah boleh sembahyang macam biasa. Satu kotak aja yang diperlukan untuk pulih insya-Allah. Tapi kena rajin lah, minum tu istiqamah lah minum. Sebab dia kombinasi produk sunnah, susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Mana madu lembah lah. Tentu kan. Jadi kemudian untuk orang perempuan pun elok, yang mana period yang merayau untuk kejap awal, kejap lambat, kejap mana pagi, boleh minum tu. Tapi mana yang dah tak ada tu tersalah cari, dah tak ada. Tapi kok minum datang dia balik joki. Ya. Kemudian orang perempuan yang mengandung elok amalkan, sebab baby hari ni lahir 80% anak dia akan jaundice, demam kuning. Amalkan pada awal insya-Allah okey. Harga dia minyak wangi tadi RM35 saja. Sambal tu RM10 saja. Susu kambing satu, ni promote, ni special. Satu kotak RM45, tapi boleh dua RM90. Macam sama baik tak payah promo tu kan. Tak, boleh satu RM45, boleh dua RM80. Tak buat duit tak apa. Ambil dulu kemudian transfer kat nombor akaun. Ditakdirkanlah sampai rumah hilang ingatan. Nak ambil macam mana? Redha lah. Ya, macam tu lah. Itu saja daripada saya. Yang baik datang dari Allah SWT. Kurang tu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.